Di keliling kita di Malaysia ni, rakyat yang pelbagai majmuk, pelbagai kaum. Sudahkah kita sampaikan Islam itu kepada mereka? Ini persoalan yang perlu dijawab. Dan inilah jawapan yang kami berikan melalui Pusat Dakwah Serantau Yayasan Amal Malaysia. Di sinilah tempat kami melatih da'i dari seluruh pelosok rantau ASEAN. Alhamdulillah tuan-tuan, sehingga hari ini sangat berkesan. Tuan-tuan, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andainya kamu menanggung pembiayaan atau perbelanjaan seorang pejuang, sesungguhnya pahalanya sama seperti kamu sendiri pergi berjuang. Kita dah 85% siap. Kita masih perlu dalam 1.5 juta. Mari kita bersama-sama menyumbang untuk menyiapkan Pusat Dakwah Serantau, tempat melahirkan da'i, mewakilkan kita yang mungkin tak berkesempatan ke tengah masyarakat yang belum menerima hidayah Allah, supaya mereka juga dapat menjadi Muslim, bakal beriman, menempatkan diri di syurga seperti yang kita semua impikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah. Muslimin muslimat rahmatullahi sekalian, saban tahun kita akan membacakan doa. Doa ketika di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala sejak bulan Rajab lagi. Doa apa? Kita berdoa moga-moga Allah Ta'ala panjangkan ataupun memberkati kita pada bulan Rajab, berkati kita pada bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Ulama-ulama dulu ni, mereka akan berdoa kepada Allah Ta'ala 6 bulan sebelum sampai Ramadan. Mereka berdoa moga-moga Allah panjangkan usia mereka sampai ke Ramadan. Setelah tamat Ramadan, mereka akan berdoa selama 6 bulan juga, moga-moga Allah Ta'ala menerima ibadah-ibadah yang mereka lakukan sepanjang Ramadan. Semoga Allah terima ibadah puasanya, baca Al-Qurannya, berzikirnya, iktikafnya, doanya. Semua ini ulama akan berdoa sesungguh selama 6 bulan selepas Ramadan. Sebelum sampai Ramadan, mereka akan berdoa moga Allah Ta'ala panjangkan usia mereka agar mereka ditakdirkan, direzekikan untuk masuk ke Ramadan. Itulah yang wajarnya kita lakukan supaya kita semua dipanjangkan usia sampai ke Ramadan. Namun siapa sangka apa yang kita idamkan, apa yang kita inginkan agar dipanjangkan usia Ramadan, akhirnya Allah Ta'ala ambil nyawa kita dan kita dimatikan pada bulan Rajab atau Sya'ban. Sepanjang pematian saya lihat kebanyakan umat Islam Allah matikan ketika bulan Rajab dan Sya'ban. Kita lihatlah rata-rata pada bulan Rajab banyak berlaku kematian. Bulan Sya'ban pun sama. Ini sebagai ingatan daripada Allah SWT, yang mana Allah Ta'ala telah ingatkan kepada kita ni bahawa kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang menyawa itu pasti akan merasai kematian. Kita semua akan mati. Saya, tuan-tuan semua akan mati. Bila? Tak tahu. Sebab itulah Allah rahsiakan tarikh kematian kita. Sebab apa? Sebab nak kita ni sentiasa berlumba-lumba, sentiasa bersemangat, sentiasa berusaha untuk menambah amalan. Bayangkan jika kita tahu tarikh kematian kita, pasti kita akan rasa lemah semangat, kita rasa tak nak bekerja, kita rasa tak nak tidur, kita rasa tak nak makan. Pasti akan menjaskan kehidupan kita. Pasti kita akan tak semangat. Sebab lagi 2 bulan nak meninggal, lagi sebulan nak meninggal. Biasanya di antara mereka yang tahu nak mati ni ialah mereka yang diuji dengan kesakitan yang melampau, diuji penyakit.
Doktor kata, tuan hanya ada masa untuk hidup 3 bulan lagi. Tuan ada masa untuk hidup sebulan lagi. Bayangkan, kita nak baca Al-Quran pun tak semangat. Sedangkan waktu itulah kita bersemangat baca Al-Quran. Memandangkan, andai kata ini Ramadan terakhir, apa yang kita akan buat? Andai kata kita tahu tahun depan kita tak memenuhi Ramadan, apa yang kita buat? Kita akan puasa sungguh-sungguh. Kita akan manfaatkan Ramadan ini dengan yang pertama, kita akan berpuasa sungguh-sungguh. Man shoma Ramadana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini dengan penuh pengharapan, dengan penuh keimanan, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kita akan ambil kesempatan ini untuk berpuasa sungguh. Kita tak nak buat benda-benda yang laku, buat benda-benda yang makruh, buat benda-benda yang membatalkan puasa. Kita akan jaga sungguh puasa kita ni. Bermula pada Fajr sampailah terbenam matahari, kita akan jaga ibadah puasa ini. Bukan sekadar lapang dahaga. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi sekadar lapang dahaga saja. Sebab mereka tidak menggunakan, tidak melaksanakan ibadah puasa itu dengan bersungguh. Mereka hanya puasa saja. Sedangkan bulan tu juga dia membawang, bulan tu juga dia buang masa, bulan tu juga dia tak solat, bulan tu juga dia tak menutup aurat. Dia hanya mendapat lapar dan dahaga sahaja. Yang kedua, mereka yang betul-betul menjadikan sebagai Ramadan akhir ini, dia akan manfaatkan bulan Ramadan ini baca Al-Quran. Dia bangun pagi, dia pasti akan meletakkan sasaran, iaitu mesti aku seboleh-bolehnya aku akan baca 1 juzuk Al-Quran setiap hari. Bagi mereka yang meletakkan, aku tak tahu sama ada tahun depan aku masih hidup tidak, Ramadan akan datang aku masih bertemu ia tidak, dia akan baca Al-Quran setiap hari 1 juzuk untuk pastikan dia khatam Al-Quran. Bagi mereka yang kuat, dia akan baca 1 hari 2 juzuk Al-Quran. Maknanya 2 kali khatam Al-Quran ketika bulan Ramadan. Tuan-tuan yang tuan sekalian, baca Al-Quran, Allah Ta'ala menjanjikan pahala yang berlipat ganda. Bayangkan 1 huruf 10 pahala. Ramadan Allah gandakan lagi dengan 100 pahala. Bayangkan 1 huruf 100 pahala. 1 baris Al-Quran itu ada 70 huruf. Bayangkan 7,000 pahala tuan-tuan akan dapat. Ini janji Allah. Kita tak dapat pahala, tapi nanti di akhirat nanti kita akan nampak pahala-pahala itu, dan kita amat memerlukan pahala di akhirat. Di dunia kita perlukan RM1 untuk shopping, untuk buat apa saja. Tetapi di akhirat kita akan memerlukan RM1, kita memerlukan pahala sebagai satu transaksi masuk ke syurga. Yang ketiga, dia akan memenuhi Ramadan itu dengan solat, iaitu solat malam. Solat 5 waktu dia akan jaga sungguh-sungguh, dia akan solat 2 waktu, dia tambah lagi solat duha, dia akan tambah lagi solat malam, iaitu bangun pada pukul 3 pagi, dan dia solat tahajud, solat taubat, solat hajat dan solat witir. Barulah dia akan bersahur. Itulah sasarannya ketika Ramadan. Dia nak penuhi Ramadan kali ini, yang terakhir ini, dengan ibadah-ibadah yang akan menyelamatkan diri dia daripada azab api neraka. Baik. Bila kata dia menjadikan solat itu sebagai sasaran untuk dia penuhi di Ramadan ini, dia akan sentiasa memperbaiki amalan solat dia. Dia akan memperbaiki amalan solat itu di sudut rukun qauli, rukun fi'li dan rukun qalbi. Dia akan memperbaiki bacaan dalam solat. Zikir-zikir dalam solat dia akan fahami. Berapa ramai orang tak faham bacaan solat. Contohnya ketika duduk antara sujud, Rabbighfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Berapa banyak minta? Banyak kan? Kita minta 8 benda daripada Allah Ta'ala agar kita dikurniakan 8 benda tu, dan kita sentiasa menyebutnya ketika duduk antara 2 sujud. Berapa ramai yang tak ambil berat tentang hal ni?
bacaannya tuang langgang, bacaannya tak tepat, bacaan tak betul. Bila kata dia menjadikan solat itu sebagai sasarannya untuk dia memperbaiki dan dia mantapkan, insya-Allah dia akan mendapatkan pahala si Allah Ta'ala dan dia akan diampunkan dosa oleh Allah SWT. Yang keempat, bagi mereka yang meyakini ataupun meletakkan bahawa ini Ramadan akhir ini, dia akan perbanyakkan berzikir kepada Allah. Perbanyakkan berzikir. Zikir adalah ibadah yang tak penat, yang tak memerlukan tenaga yang kuat. Tuan-tuan yang dah tua-tua tu, yang telah berumur 60, 70, 80, nak solat banyak-banyak tak agak dah. Dia tak mampu dah. Nak bersedekah pun sama juga. Mungkin di sebahagiannya tiada RM1. Sebahagiannya nak keluar berdakwah pun tak agak dah. Jadi di antara amalan-amalan yang wajar dilakukan oleh warga emas ialah perbanyakkan zikir. Duduk sahaja, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan juga ada beberapa ibadah ni yang mana Allah Ta'ala telah memberi shortcut untuk tambahkan ganjar pahala. Contohnya, zikir yang mana lembut lisan tetapi berat di timbangan. Ringan di lisan, berat di timbangan. Subhanallah bihamdihi, subhanallah azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallah azim. Zikir yang tu pada saat hari Khamis. Ini dicadangkan oleh Imam Ghazali untuk kita bacakan ketika hari Khamis sebanyak mana? Sebanyak 1000 kali. Zikir-zikir ini kita jadikan sebagai kelaziman. Benda macam ni kena cuba, kena usahakan, kena paksa kita untuk berzikir. Kalau keseharian kita tak berzikir, kita akan rasa berat untuk berzikir. Tetapi kena paksa kita berzikir. Bulan Ramadan ni kita paksa. Kena paksa untuk berzikir. Jangan tunggu kita datang secara automatik. Dia tak akan datang secara automatik. Zikir tak akan datang secara automatik. Kita kena paksa lidah kita untuk berzikir. Bila kita berzikir, insya-Allah lama-lama akan jadi kebiasaan. Begitulah kita bila lapar kita akan makan sebab kita dah jadikan kebiasaannya ketika kita masih kecil lagi. Lapar makan, mengantuk tidur. Rasa lengah, rasa busuk nak mandi. Itulah. Itu juga zikir pun sama juga. Zikir hendaklah dijadikan sebagai kebiasaan. Kita kena paksa untuk berzikir. Kemudian kita berzikir istighfar juga. Yang kelima, istighfar. Kita perbanyakkan istighfar. Saya terlihat satu video bagaimana seorang yang berumur 100 tahun kongsi rahsia bagaimana dia panjang umur. Panjang atau pendek umur ni kuasa Allah Ta'ala. Bila kata dia kongsi benda tu, kita ambil manfaat lah. Ditanya kepada dia, bagaimanakah pakcik menghabiskan usia pakcik sampai pakcik dia ke umur sampai 1 tahun. Dia kata dia bangun pukul 3 pagi setiap hari. Apa dia buat? Dia solat tahajud, taubat, hajat dan witir pukul 3 pagi. Nak bangun tahajud ni, Allah SWT akan gerakkan kepada semua insan, semua manusia untuk bangun ketika pukul 3-4 pagi. Kita akan terjaga. Kita semua akan terjaga ketika tu. Cuma akan terpulang pagi kita ni sama ada kita nak bangun tidak. Kalau kita ambil kesempatan tu untuk bangun, insya-Allah Allah Ta'ala akan mudahkan kita bangun pada pukul 3 pagi. Yang jadi masalah ni ialah Allah pernah kejutkan kita pukul 3-4 pagi, tetapi kita tak bangun. Kita tidur, kita sambung tidur dan malam berikutnya kita susah bangun. Itulah bila kata terjaga pukul 2-3 pagi, ambillah kesempatan itu untuk bangun dan kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi dia buat apa lagi? Selain pada bangun pukul 2 pagi, dia akan berselawat, dia akan berzikir kepada Allah selepas solat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak.
zikir la ilaha illallah sebanyak 2000 kali. Banyak, 2000 kali. Dia waktu lain dia akan habiskan masa baca Al-Quran. Sidang pendengar rahmatullah sekalian, saya nak nasihatkan juga pada saya dan tuan-tuan supaya menjadikan Ramadan ini seolah-olah Ramadan terakhir. Kita doalah moga-moga Allah panjangkan usia kita. Selagi mana kita direzekikan untuk menghadapi Ramadan kali ini, kita guna sungguh-sungguh, kita perbanyakkan masa untuk ibadah. Tidurnya ibadah, berjalan ibadah. Sebab Ramadan ini, jika kita lakukan perkara-perkara sunat, pahalanya seperti wajib. Kita gunalah kesempatan ini untuk perbanyakkan berselawat Rasulullah, perbanyakkan selawat. Sebab apa? Bila kita berselawat banyak, insya-Allah kita di alam barzakh nanti, di alam akhir nanti, kita akan sentiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita nak. Kita manfaatkan betul-betul Ramadan ini seolah-olah inilah Ramadan yang terakhir. Tahun depan kita tak jumpa lagi. Insya-Allah, moga-moga kita tergolong di kalangan hamba-Nya yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Sekian untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.